Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita sambung bab 4.2 tajuk gabungan. Okey. Tajuk yang sebelum ni ialah pilih atur dan the next topic ialah gabungan. Okey, apa yang beza di antara pilih atur dan gabungan? Beza yang paling ketara ialah gabungan melibatkan pemilihan yang tidak menitik beratkan susun atur. So dia pilih sahaja tapi dia tidak menitik beratkan susun atur. Okey, pelajar-pelajar semua boleh rujuk buku teks muka surat 134 contoh 14. Okey, muka surat 134 contoh 14. Semua boleh rujuk buku teks. Okey. Contoh 14, pasukan silat SMK Sari Baru terdiri daripada 8 orang murid. 2 orang murid akan dipilih untuk menjadi wakil pasukan dalam persembahan silat. Tentukan bilangan cara memilih. Okey, contoh 14 ni. Tentukan bilangan cara memilih 2 orang murid tersebut. Okey. Maksudnya daripada 8 orang pelajar tadi, dia hanya nak memilih 2 orang sahaja. Okey. So yang ni boleh tanpa, kalau kita tengok soalan ni, dia tak mementingkan susunan dia. Dia tak pentingkan susunan, maka kita boleh gunakan formula C. So kita masukkan bilangan cara yang boleh kita buat ialah 8C2, di mana kita memilih 2 orang daripada 8. Okey, 8C2 ni sama juga dengan 8 faktorial bahagi 2 faktorial darab 8 tolak 2 faktorial. Ini cara panjang lah. Ataupun sama dengan 8 faktorial bahagi 2 faktorial darab 6 faktorial. Okey, yang ni bila kita selesaikan dapat nilai dia 28. Okey, sebenarnya 8C2 ni boleh terus tekan daripada kalkulator. Okey, kita ambil 8 shift, masukkan C, masukkan nilai 2, NCR tu, kita pilih NCR, 8C2 tekan sama dengan, terus diberi nilai dia sama dengan 28. Okey, yang ni sebab dia tak ada syarat-syarat yang lain. Okey, next, contoh seterusnya ialah contoh 15 yang melibatkan formula gabungan. Okey, contoh 15 boleh rujuk buku teks muka surat 134 contoh 15. Dalam sebuah kelab, 3 orang ahli jawatan kuasa perlu dipilih daripada 10 orang calon. Okey, jumlah keseluruhan ada 10. Jumlah ada 10 orang. Berapa yang nak dipilih? Yang nak dipilih hanya 3 orang. Ini isi penting daripada ayat yang diberi. So dia kata cari bilangan cara pemilihan ahli jawatan kuasa itu boleh dilakukan. So yang ni juga menggunakan formula C. Kita ada 10 orang, kita nak pilih 3. So terus masukkan formula 10 C3 sama dengan 10 faktorial bahagi 3 faktorial darab 10 tolak 3 faktorial sama dengan 10 faktorial bagi 3 faktorial darab 7 faktorial sama dengan 120. Ataupun boleh terus tekan kalkulator, masukkan nilai 10, tekan shift sebab kita nak ambil yang dekat bahagi ni, NCR nak guna C, tekan C. So 10 C, masukkan 3, tekan sama dengan, terus dapat jawapan dia ialah 120. Boleh terus tekan kalkulator. Okey, next contoh ialah contoh 16.
Okay, contoh 16. Cari bilangan cara segitiga yang dapat dibentuk dari bucu-bucu sebuah heksagon. Okay. So sekarang ni dia nak cari bilangan segitiga. Bilangan segitiga dia mesti ada 3 bucu lah. Kan? Bilangan segitiga mesti memerlukan 3 bucu. Daripada heksagon. Heksagon ni berapa bucu heksagon sebenarnya? Berapa bucu ada? Ada 6 bucu kan? So heksagon bucu semua ada 6. Kalau dia nak segitiga, so dia memerlukan 3 bucu. Okay. So macam mana dia nak pilih? Dia kata cari bilangan cara segitiga yang dapat dibentuk. Okay, kita boleh buat terus masukkan 6C3 sama dengan 6 faktorial bahagi 3 faktorial darab 6 tolak 3 faktorial sama dengan 6 faktorial bahagi 3 faktorial darab 3 faktorial. Kita boleh terus tekan kalkulator, kita akan dapat 20. Terus masukkan macam tadi 6 shift, masukkan C, 6C3 dan sama dengan terus dapat nilai dia sama dengan 20. Okey. Bagi next cikgu nak bincang kalau kes pemilihan yang mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang tadi dia tak ada syarat. Yang ni kalau mempunyai syarat-syarat tertentu. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh 17. Muka surat. Okey, contoh 17, muka surat 135. Satu pasukan bola sepak terdiri daripada 17 orang pemain dan 17 orang pemain tempatan dan 3 orang pemain import. Okey, satu pasukan bola sepak 17 ialah pemain tempatan. So ada lagi 3 orang tu pemain import. Okey, next kita tengok lagi. Dia kata seorang jurulatih perlu memilih 11 orang pemain utama untuk bertanding dalam satu perlawanan. Dengan, okey, dia nak pilih 11. Tapi dengan syarat dia mengambil 2 orang pemain import dengan syarat. Yang ni ada syarat. Daripada pilihan 11 tu dia nak ambil 2 pemain import. Okey, dia kata cari bilangan cara untuk 11 orang pemain utama dipilih. Okey, so sekarang ni kita letakkan yang syarat dulu. Yang bersyarat mesti 2 orang pemain import. So saya ambil pemain import ada 3. Daripada 3 kita pilih 2. So dah ada 2. Bila dah ada 2, maksudnya nak cukup 11 mesti ada lagi 9. So 9 itu akan dipilih daripada pemain tempatan. So dan sebab dia bergabung. Dan 17 orang daripada pemain tempatan ni hanya perlu pilih 9. Sebab dia nak cukupkan 11. 9, 10, 11. Okey. So bila kita masukkan dalam formula 3C2 darab 17C9. Yang ini kita boleh terus tekan kalkulator. Kita akan dapat nilai dia. Okey, 3C2 darab 17C9. Okey, tekan sama dengan dapat 72,930 cara. Okey, 72,930 cara. Ini
contoh 17 muka surat 135. Okey, next cikgu bincang contoh 18. Okey, contoh 18. Okey, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 136. Contoh 18. Okey, Encik Samad perlu memilih 3 jenis motif batik daripada 4 motif organik dan 5 motif geometri. Okey, Encik Samad dia nak pilih 3, tapi ada motif organik. Kita keluarkan dulu maklumat. Motif organik ada berapa? 4. Lepas tu satu lagi motif geometri. Motif geometri ada 5. So dia nak pilih 3 jenis. Okey, dia nak pilih 3 motif batik daripada 4 motif organik dan 5 motif geometri. Okey, soalan dia, cari bilangan cara memilih sekurang-kurangnya 1 motif organik. Cari bilangan cara memilih, syarat dia sekurang-kurangnya 1 motif organik. Maksudnya dekat sini motif organik ada 4. Dia nak pilih 3. Dia boleh pilih at least 1. Sekurang-kurangnya 1. Boleh kurang lagi daripada 1? Tak boleh, sebab at least 1. Mungkin dia boleh pilih 1. Dia boleh pilih 2. Dia boleh pilih yang ada dekat sini ada sekurang-kurangnya 1. Okey, so bila kita tengok dekat sini, betul? Mama dah start lah. Okey, rujuk buku teks muka surat 136 contoh 18. Encik Samad perlu memilih 3 jenis motif batik daripada 4 motif organik dan 5 motif geometri. Cari bilangan cara sekurang-kurangnya 1 motif organik dan 1 motif geometri. Okey, cari bilangan cara memilih. Okey, so boleh refer buku teks untuk contoh 18. Okey, kita catatkan maklumat. Cik Samad perlu memilih 3 jenis motif batik daripada 4 jenis organik. So 4 untuk motif organik dan 5 jenis motif geometri. Ada 5 jenis untuk motif geometri. Okey, kata cari bilangan cara memilih sekurang-kurangnya 1 organik dan 1 geometri. So macam mana kita buat pilihan? Kita tengok dulu. Kalau kita dia nak pilih daripada ni, nak pilih 3, tapi dia kata sekurang-kurangnya 1 organik. 1 organik. Kalau 1 organik, kita tengok organik. Untuk organik, so 4C1 darab baki. Kalau sini dah ambil 1, baki lagi untuk motif yang seterusnya ialah 5C2, atau dia ada pilihan lagi, atau mesti tambah. Okey, tambah, kita ambil lagi 1 motif geometri. So ini organik, ini geometri. Yang ni kita buat pilihan geometri. Kalau geometri 5C1 darab, dan tu maksudnya kenapa operasi darab untuk organik 4C2, sebab jumlah bawah ni mesti sama dengan 3. Okey, kita tekan kalkulator. Masukkan 4 shift C1 darab 5 shift C2 tambah 5 shift C1 darab 4 shift
C2. Okey, jawapan dia ialah 70. Okey. Sama dengan 70. Okey, seterusnya kita tengok latihan kendiri 4.8. Latihan kendiri 4.8. Kita bincanglah kat sini. Okey. Soalan dia rujuk buku teks muka surat 136. Okey, 5 buah buku yang berbeza akan dibahagikan kepada 3 orang murid. 2 orang murid akan mendapat 2 buah buku, manakala seorang murid akan mendapat sebuah buku. Berapakah bilangan cara untuk membahagikan kesemua buku itu? Okey, so kita tengok maklumat dia. Okey, maklumat dia kata 5 buah buku dibahagikan kepada 3 orang murid. 2 orang murid akan mendapat 2 buku. Seorang murid akan mendapat sebuah buku. Okey, kita ada soalan yang pertama, kita ada 5 buah buku. Dia pilih 2 lagi, 2 bagi kepada 2. So 5C2. Lepas tu dia kata dan seorang murid lagi akan mendapat sebuah buku. Dan maksudnya operasi darab. Kalau dia dah ambil 2, tinggal lagi 3. 3C1. Itu saja. Tekan kalkulator. 5 shift C2 darab 3 shift C1. Okay, jawapan dia sama dengan 30. Okey, soalan yang kedua, rujuk ke teks. Soalan kedua, dalam satu peperiksaan, Singgam dikehendaki menjawab 2 soalan daripada 3 soalan di bahagian A. So, bahagian A ada jumlah 3 soalan, jawab 2. Dan 4 soalan daripada 6 soalan di bahagian B. Manakala bahagian B ada 6 soalan. 6 soalan, dia perlu jawab 4. Maksudnya dia perlu pilih 4 lah. Cari bilangan cara Singgam boleh menjawab soalan-soalan tersebut. So, kita buat pilihan. Untuk bahagian A, ada 3. So, 3C, dia jawab 2. Dan darab untuk bahagian B, ada 6 soalan. So, 6C4. Okay, tekan kalkulator. Jawapan dia ialah 3 shift C2 darab 6 shift C4 sama dengan 45. Okey, soalan akhir sekali. Surat yang sama 136. Terdapat 5 orang graduan lelaki dan 6 orang graduan wanita. Okey, graduan lelaki ada 5 orang. Graduan wanita ada 6. Ini jumlah keseluruhan lah, 5 dengan 6. Okey, menghadiri satu sesi temuduga kerja di sebuah syarikat. Cari bilangan cara bagi majikan memilih 7 orang pekerja. Dia nak pilih 7 orang. Jika, okey, soalan A, syarat yang A, semua graduan lelaki dan 2 orang graduan wanita mendapat pekerjaan. So, daripada 7 tu lelaki, dia nak semua. So, lelaki ada 5. Untuk lelaki 5, pilih semua. 5C5 darab pada lelaki, wanita lah. Wanita ni kalau 5 dia nak 7, ada 2 lagi. So 6C2. Tekan kalkulator. 5 shift C5 darab 6 shift C2. Okey, dapat 15 cara. Okey. Soalan B. Soalan B dia kata sekurang-kurangnya 5 orang graduan wanita mendapat pekerjaan. Sekurang-kurangnya 5.
Maksudnya wanita tu 5 dan ke atas. Wanita ada 6. So dia ada pilihan. Mungkin untuk wanita, dia letak wanita dulu. Wanita daripada 6 dia pilih 5. Okey, dan kalau 5 dah pilih, maksudnya baki lagi 2 tu akan ambil daripada lelaki. So lelaki ada berapa? 5. So 5 si 2. Atau tambah wanita boleh ambil 6. 6 si 6 dan darab 5 si 1. Jumlah dekat bawah ni mesti 7. 5, 2, 7, 6, 1 pun 7. Okey, so yang ni kita terus tekan kalkulator. 6 shift C5 darab 5 shift C2 tambah 6 C6 darab 5 shift C1. Okey, jawapan dia ialah 65 jarum. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.